birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Arhamar rahimin. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni 8 hari bulan 6. Jadi kita akan semula kita punya PDP untuk tingkatan 4 yang dah 3 bulan rasanya tidak bersiaran. Okay, so untuk pengenalan lah, biasanya cikgu punya rakaman ni I never show myself, I only show my hand saja. So malam ni cikgu tunjuk sikit lah wajah cikgu. Jangan marah. This is me, okay? Alright. Okay, so kot lah kamu dah lupa apa cikgu kan? Okay. Tak lupa punya. Alright. So kita akan buat tajuk sistem persamaan. Okay, kalau kata you all ingat lagi masa cikgu ajar kamu masa tingkatan 1 lagi, kita ada belajar sebenarnya yang ini. Okay, let me have a look at tingkatan 1. Tajuk dia linear equations. Ini tajuk dia. Okay, linear equations. Lepas tu kita belajar tentang ni, linear equation into variables. Maksudnya persamaan linear yang menggunakan dua pemboleh ubah. Lepas tu kamu belajar simultaneous linear. Ini masa tingkatan 1 lagi dah belajar ni. Okay, into variables. Okay, let's just peep through balik semula apa yang kamu dah belajar tu. So kalau kamu ingat kita ada buat yang ni kan, kita diberikan dua persamaan, right? Dua persamaan. Okay, and then kita diminta cari nilai X berapa, Y berapa. Macam tu. Okay, and kita belajar, kita ada kaedah elimination ni, kaedah penghapusan satu. And satu lagi kita belajar kaedah substitution. Yang ini. Kita ganti. Kita jadikan salah satu ni subjek. Kalau kamu ingat lagi lah. So biasanya cikgu ajar kamu ambil X ni, yang mana perkali di satu ni, kita jadikan dia subjek. So bila jadi subjek, kan mana tadi, ni subjek. So kita boleh masukkan yang ni ke dalam sini. Dalam yang persamaan kedua ni. Okay. Dan kita dapat nilai X dengan Y. So this is what you learn masa tingkatan 1 untuk modern math. Alright. And now you are going to see dalam AddMath, tetapi yang melibatkan 3. So bila 3 boleh ubah, maknanya kita akan ada 3 persamaan. Okay. And kita masih lagi guna teknik dipanggil ni, dipanggil macam operasi, macam kan kita belajar operasi tambah, tolak, darab, bahagi macam tu kan. So sini is also actually is kind of operation yang mana kita panggil dia persamaan serentak. Okay, sekejap Nur Syafia ni tak guna MOE, so kita terpaksa buka bilik untuk dia. Alright. Syafia boleh off video kot sebab cikgu kita buat macam cikgu tak guna video you all lah kan. Kita tengok video cikgu je. Tapi nanti kalau cikgu nak tengok kehadiran, mungkin cikgu akan suruh on video semua, nak tengok you all tengah tidur ke apa. Okay. Okay, persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. This is something extra. Alright. So yang dia ada dua benda lah kita belajar sini. Persamaan serentak persamaan melibatkan 3 pemboleh ubah dan ketiga-tiga tu linear. Okay. Okay, cuba bagi tahu dekat cikgu, bila kita sebut linear ni, apa yang kamu what do you have in your mind when I say linear? Ni cikgu nak minta kamu jawab. Di perkataan linear ni, what do you have in your mind? Adakah dia sama tak dengan kuadratik? Hello? Okay, Hasih jawab tak. Okay. Kalau kuadratik tu dia ada bentuk macam melengkung kan. So kalau linear ni bentuk apa?
Anyone? Hello? Ingat lagi tak masa belajar form 1 tu, kalau linear tu? Okey, tak apalah. Linear ni bila nama persamaan tu linear, tetapi graf tu akan nampak garis lurus. Okey, ulang balik. Persamaan ni kita sebutkan dia linear, dan kalau kita lukiskan dia, dia akan nampak ni garis lurus. So bila kata sistem persamaan linear dalam 3 pemberibah, maksudnya kita akan ada 3 garis lurus. Masa kamu tingkatan 1 tu, kalau kamu ingat lagi, cikgu tunjuk kat kamu dia macam ni. Nampak? Bila kita ada 2 persamaan, dua persamaan linear yang bila kata linear maknanya dia tak ada semuanya kuasa 1. X, Y ni semuanya dia punya kuasa dia 1. Okay. So nampak kita bila kita cuba grafkan dia nampak garis lurus. And kedua-dua garisan dia akan bersilang dekat satu titik sini. Okay. Kalau dia tak bersilang, then dia tidak ada penyelesaian. Maksudnya nilai X dengan Y ni kita takkan ada nilai kat situ. You will not get zero. You will not get zero sebab kalau you dapat zero maknanya dia akan kena kat sini kan. Dia tak ada penyelesaian. Kalau dia tak bersilang lah. So bila kita buat untuk add max form 4 ni, kita akan lihat ada 3 garisan. Ketiga garisan tu dia akan apa pun bersilang pada satu titik. Alright. Kalau nak guna graf memang kita kena lukis macam ni. Dan cikgu tak tahu sama ada kamu masih ingat lagi tak nak lukis graf tanpa apa sebab nak lukis graf ni dia ada shortcut dia lah kan, dengan hanya tengok pitasan dia dan M dia you dah boleh lukis. Okay, so I don't know whether you ingat lagi ke tidak. Okay, so, and then kita akan belajar juga satu lagi persamaan serentak menyebabkan satu je linear, maknanya satu garis lurus, and satu persamaan tak linear, maknanya yang bukan garis lurus. Kan? Yang bukan garis lurus. So maksudnya dia macam, dia mungkin maksud macam ni lah. Okay. Okay, kita akan belajar satu lagi macam ni. So kita dapat satu titik kat sini lah. Right. So ini kalau 3 persamaan garis lurus. Okay. Yang satu lagi kita akan belajar ni ialah satu tu linear, satu lagi tu dia mungkin dia tak, bukan straight line, it could be quadratic ke, it could be like like that ke. So kalau macam ni you akan dapat like 2 answers, 2 nilai X, satu sini, satu lagi kat sini kan. Or it could be like just like a quadratic saja, then it goes like that ke kan, goes like that. So you'll get 2 answers, or maybe just like satu saja ni could be just 1 answer. It can be anything lah. Alright. Okay. So itu yang kita akan belajar. And then now let's have a look at some of the keywords that kamu akan dengar. Aku rasa macam all this kamu dah okay kot, tak linear. Penghapusan kita dah belajar masa tingkatan 1. Elimination, ganti. Okay, maknanya still benda ni ada dalam kita punya bab 3 ni. And then nampak kita masih juga kena have some idea of how to draw. Kita wakil guna graph. Okay, graphical method. Okay, so ada 3 methods ni. Okay. Okay, now let's have a look sedikit lah benda ni. Penyelesaian kaedah sistem persamaan linear 3 variabel diperoleh dengan menggunakan kaedah penghapusan Gauss. Okay, G-A-U-S-S. Kaedah ini telah dicipta oleh this guy nama Friedrich Gauss, seorang ahli matematik Jerman tahun 1810, dekat 1000 abad dah. Kaedah ini ialah satu kaedah alternatif jika anda tak menyeka kereta grafik atau perisian. Okay, the word grafik, kalau kata grafik ni, dia ingat tak yang cikgu ada suruh kamu download
apa tu GeoGebra. Okay. So where is my GeoGebra? Where are you? So I hope everybody here has your GeoGebra. Okay. So dia kata apa? Kaedah adalah jika anda tidak mengikat ke litografi atau software. Software ni banyak lah. Okay, matematika dan sebagainya lah. So ini maksud dia ni, grafik kalkulator ni. Okay. Right. So you can use you punya QR code scanner nak tengok apa benda ada kat dalam ni. Okay, then let's have a look. Kat mana apa ni? Sistem ni digunakan. So tengok ni, bidang kejuruteraan menggunakan sistem persamaan untuk menyelesaikan masalah melibatkan voltan, arus, rintangan. Okay. Ini kalau siapa buat electrical engineering rasanya dia akan banyak guna yang ni lah. Jurutera bidang bioperubatan. Bioperubatan pada chemistry, elektrik, mechanical, nuklear menggunakan sistem persamaan untuk mendapatkan ukuran perpecahan cair. Okay. Nanti later kita akan tengok contoh-contoh soalan real life. There you will see apa maksud ayat ni lah. Okay. Okay, siapa Zuhairi Zawawi? Wah, ada dua orang nama Nur Syafia Zawawi dengan apa tadi seorang lagi tadi? Siapa yang seorang tadi? Tak nampak nama. Zuhairi Zawawi. Zuhairi Zawawi siapa ya? Ni nama pelajar ke? Saya pakai laptop anak saya. Tak apa. Tapi siapa dia? Sebab kami ambil kehadiran. Saya Cikgu Zawawi. Oh, pengetua ke? Pakai laptop anak saya ni. Okey. Assalamualaikum pengetua. Okey, sebab tadi kan ada berapa orang malam ni? Ada juga nama seorang pelajar. Ada nama pelajar seorang nama Nur Syafia Zawawi juga. Saya kata ini anak pengetua ke? Oh, ada 7 kot termasuk saya. 8 termasuk saya. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, teruskan saya. Waalaikumsalam. Okey ya. So alright, so kita tengok sini. Okey, cikgu rasa macam cikgu internet dah mula ada problem ni sebab nampak lagging dah. Cikgu dah pesan nak cikgu jangan guna internet kan. Okey, kita just tengok sedikit dulu ni lah contoh yang di manakah persamaan ini digunakan. Contoh macam ni teliti harga package yang ditawarkan oleh penguayang. So ni kira macam kata besok kata you all ni nak buat bisnes sinema kan. Jadi kita ni nak dapat pengiraan keuntungan yang maksimum. Alright, dengan kapasiti tempat duduk yang kita ada, and then kalau kita nak tambahkan sikit lagi keuntungan kita, kita punya keuntungan kita mungkin kita nak buat jualan ke apakah. So all those thing nak kena, kalau kita gunakan persamaan ni, kita akan mengurangkan pembaziran kita lah. Alright, kita boleh maksimumkan kita punya perbelanjaan kita tu. Rather than kita macam, contoh kalau kata kita nak buat hari kantin kan buat jualan. So masa kita nak jual, katalah kita contoh jual banyak nasi lemak lah. Jadi kita kan nak beli beberapa bahan. Kita nak tahu banyak mana nak beli bahan. Jadi kalau kita guna matematik, kita tak adalah membazir. Kalau tidak, macam apa? Kan kamu tahu kan kadang-kadang bila hari kantin tu, cikgu yang biasa yang keluar modal, lepas tu banyak tak laku kan. Okay, sebab tak buat matematik kan kat situ. Okay. Dalam iklan di sebelah, bagaimanakah cara untuk menentukan harga bagi nak tentukan harga bagi sekian tiket, botol minuman dan sebekas seperti jagung. Okay. So yang X tu mungkin untuk tiket, yang
Y tu untuk minuman kan, yang Z tu untuk ni. Ini dia punya apa dia panggil, macam syarat-syarat dia lah. Okey. Then dia kata sini persamaan linear dibentuk diklaim sebagai sistem persamaan linear dalam 3 berlembab. Sistem yang masuk terdapat 2 atau lebih melibatkan set pemilihan yang sama bentuk okey lah, ni apa dia cakap pelik malah fikir dah. Anyway, so kamu kan dah biasa bila kita buat yang masa form 1 tu kan, kita ada Y sama dengan MX plus C kan. So kita ada X, ada Y, ada C. So sini dia sama juga, ada X, ada Y, tapi ada satu lagi huruf yang diperkenalkan iaitu Z. Z. Okay. And then yang D ni is the same as like the C yang kita belajar masa tingkatan 1 tu. Masa cikgu macam ni. Masa tingkatan 1 kita belajar macam ni kan. Y sama dengan MX plus C. Right. So kita ada X dengan Y sini kan. So kita lukis macam ni, betul tak? And X is always here and Y is here. Okay. Dan C is normally dia punya pentasan lah. This is the C. Dan M ni biasanya adalah kecerunan dia. Y bahagi X dapat M. Okay, so this is what we learn bila kita ada melihatkan 2 pemilik ubah. Nah, bila ada 3, so I'm not, okay, yang ini cikgu tu dalam bentuk bentuk persamaan garis lurus yang lah. Okay. Yang melibatkan 2 pemilik ubah. Tapi kalau melihatkan 3, kita tak tulis macam ni dah. Kita tulis macam ni. A, X plus B, Y plus C, Z dengan D. So yang ni macam mana kita nak lukis ni? So dia akan jadi bukan lagi 2 dimensi tapi dia dah jadi 3 dimensi. Okay. So if I were to draw, it's like, you know, I have like okay, this is my X masih macam ni juga, and then I draw Y macam ni. This is still 90 degree but on a flat surface, and I have another like sort of like a line yang terkeluar. Dia jadi macam, you know, 3 dimensi. Dia ada space. No more flat, but it's a space. We're talking about space. Space. Nampak tak? Kita ada paksi X, paksi Y, and paksi sini kita panggil Z. Okay. And where is the D? Where is the D? Kalau macam C ni kita kata dia dekat, dia pintas kat sini kan. So where is the D? Actually kan, nak beritahu you all lah. Cikgu tak sure D tu kat mana. Tapi okay. Using this GeoGebra ni. Okay, GeoGebra ni so far cikgu tak nampak lah. Cikgu cuma nampak huruf XY. I don't know whether kita boleh buat Z ke tidak. Cikgu tak explore boleh ada Z ke tidak. Okay, so maybe I need you all to explore lah kot boleh ke Z ke tidak. Okay, nanti you all try to explore sendiri. Tak ada kan? Tak ada. Dia tak nampak. Boleh kalau cikgu nak type macam ni. Okay, let's see. Let's see, kita ambil yang ni lah. Kita ambil ni. Okay, try je dulu. X plus Y plus 2. Lepas tu yang Z tu cikgu ambil ni. Boleh tak? Okay, so far boleh. Lepas tu patah balik kat sini equals 13. Boleh kot. Okay, let's see. Dia boleh lukis tak? Ada pun. Okay, let's see mana dia punya ni. 17 kan, so dia dekat atas kot. Alamak. Oh, dia
you cannot see kat sini. You know why? Sebab dia dah dalam space, tahu tak? Sebab and I don't know how to make my this one jadi nampak space. Tapi I think dalam kita punya sini ni, bab ni dia ada tunjuk tak silap cikgu. Jadi kita tengok. Okey, jadi yang cikgu cuba nak beritahu kamu macam ni lah, macam ni. Ni nampak. Cuma dia lukis X tu ke sini, Y ke sini and then Z sini. Okey, I'm not sure why dia buat X ke sini. Sebab biasanya kalau ke sini dah jadi. Oh, okey, sorry. Dia macam ni. That's it. Kan? Macam mana tu? I think graf ni tak betul juga. It should be macam cikgu lukis tadi tu lah. Okay. I tak naklah kata Raja ni salah. Tapi it should be like this. X, Y and then Z kita lukis macam ke atas ni. Okay. Right. So yang tadi yang cikgu nak cuba X plus Y plus 2Z tu equals to 13 tu dia hanging kat dalam ni tau. Dia macam dalam kotak. Imagine dalam kotak. So sorry, I'm not ready tu. Nak tunjuk kamu yang kotak tu. Tiba dia ayah kotak. Kotak. Nantilah besok lah cikgu buat kotak tu, tak tunjuk kamu. Tapi kalau kita lukis atas kertas, dia nampak macam ni lah. Positif ke sini, Y macam ni. Yang maknanya yang ni tadi cikgu ke sini dengan dia. And then Z naik atas macam tu. Alright. So atas positif lah. Ke kanan positif, ke sana tu positif. Bawah sebenarnya akan jadi negatif. Okay. Okay, sini ada dia. Sini ada lah QR code ni. So maybe you all boleh try guna. Kalau siapa yang guna laptop tu. Actually di komputer pun kita boleh apa tu download GeoGebra. Cikgu ada download GeoGebra di laptop. Ni kita tengok sekejap. Tu dia nampak. Dia macam dalam kotak. Benda ni. Nampak tak dia ada ni 3 sini ni? Boleh besar tak? Boleh. Okay. So nampak X tolak 3Y plus Z tu yang dalam buku teks kita ni lah. Okay, dia dah buatkan kat sini. So kalau kata okay, cikgu guna ni lah. Cikgu ambil yang the first one ni. Nampak? Cikgu tengok. Dia bukan lagi apa. It's no more a line tau. Dia dah jadi apa panggil ni? Panggil satah. Dia dah jadi satu satah. Sebab dia kan nampak? Yang warna hijau ni. Okay, and then kalau cikgu klik yang kedua, yang merah tu. So what do you see? Okay, what do you see? Can anyone explain to me apa yang you nampak dekat sini ni? Boleh kita ada dua. Anyone? Cikgu tak nak gambar lah, cikgu nak dengar suara. Boleh, ada siapa-siapa nampak tak? What happened to this dua plane, this dua satah ni? Yang satah warna hijau dengan satu warna merah tu. Anyone? Kamu janganlah pengetua ada kamu tak nak cakap. Pengetua ada lah kamu lagi kena cakap. Anyone? Okay. Kamu nampak tak satah warna hijau dengan satah warna merah tu dia it's as if like dia intersect juga tapi dia bukan intersect pada satu titik macam yang kita belajar ni tau. Dia intersect at a line. Alah. Mana? Cuba cahaya ni. Okay, so dia intersect
kita nampak the intersection tu is a line, it's not a titik. Ya, di mana tadi? Okay, kalau kita dua garisan, dia punya intersection is titik. But here, in this case, the intersection is a line. Ada satu line dekat situ. Faham tak ni? Faham tak? Faham ke tak faham? Kamu kena jawab faham ke tak faham? Nampak tak? Bukan faham, nampak tak? Kan nampak tak dia ada satu garisan tu dekat, is along this whole line ni. Maknanya dia ada banyak titik lah sini semua ni. Okay. Now let's see what if kita 3. Can you see dia punya ni? Can you see that? Okay, cikgu buang yang warna merah tu. Dia intersect juga kan? Dekat mana tu? Dekat garisan tu, and then dia intersect sama tak? The same line ke? Dia macam ni, and then dia macam ni. Yang merah tu. Merah tu nampak macam selari pula Nampak cikgu boleh pusingkan benda ni. Macam nak pusing. Okay, what I can see is that dua ni dia intercept dekat garisan tu, tapi yang biru tu dia macam kat tempat lain Yang cikgu nampak lah, tak tahu mata cikgu ni betul tak betul. Macam lain, maknanya macam itu cikgu nampak lah. Okay, so this one dia pun masih guna GeoGebra lagi, tapi 3 dimensi. Cikgu pun tak explore lagi macam mana nak guna 3 dimensi tu. Because this is first time KSSM ajar 3 dimensi kan. Biasa kita belajar ni, kalau ikut KPSM, cikgu belajar ni masa matrik. Matrik. Okay. Okay, so kita dah tengok dah ni. Jadi sekarang ni, well, there is graphical method which kita boleh buat lah. Kan kita kena ada GeoGebra boleh buat. Yang ini cuma dia just nak bincang lah, adakah all this one ni semua ni linear atau tidak. So you know lah, kalau sini ada square dah ni, is no more a linear. Okay, itu je. Yang ini pula kena hati-hati. Yang ini PQR, ini kalau darab pun masih lagi PQR. So all these are linear. Itu je nak bincang. Okay. Alright, and then yang ni, latih diri 3.1 ni. Okay. Bentukkan persamaan linear. Okay. Kita kena ada kemahiran macam mana nak bentukkan persamaan. Sebab ada masa soalan memang dah dia bagi macam ni, kita terus boleh buat. Tapi kalau kata dia bagi dalam bentuk ayat, so macam mana kita nak bentukkan dia. Jadi sebenarnya ulang kaji ni, you ada belajar masa form 1. Alright. So kita ulang sikit lah. As I taught you masa you all form 1 lagi. Okay, latih diri 3.1 page 72. Okay, cikgu dah ajar kamu. Dia just like direct translation, okay. But before that, you kena, what do you call that, takrifkan dulu. Because kita sini ada seluar, ada baju, ada kasut. Okay, seluar, baju, kasut. Jadi, you can use alphabet S untuk seluar. Okay, tak advisable lah kamu nak guna X, Y, Z. For me lah. Kalau cikgu tak nak guna X, Y, Z. Sebab nanti cikgu nak kena kait pula. X tu seluar. Y tu, baju. Jadi dia jadi, apa kata, macam confused kan. Kalau confused nanti kita tersilap. So guna je S. So kita adakan S ialah bilangan seluar. Penting tau nak cakap ni bilangan ke apa.
Sebab bila seluar ni it can be bilangan, it can be harga. So here, S here means bilangan, quantity dia. Then you have B ialah bilangan baju. Okay, and then K ialah bilangan suit. Okay. Oh, tapi tengok sini. Dia kaitkan apa? Dia belanjakan RM750 untuk semua barang yang beli. Jadi, sini ada 2 unit, 2 kuantiti. Satu ialah bilangan, satu lagi harga. Jadi yang cikgu tulis sini bilangan, I'm wrong. Okay, it should be here as ialah harga lah. Harga. Bukannya bilangan. Okay, harga. Okay, harga. All this harga. Tak apalah cikgu silap awal sebab kadang-kadang macam if I directly bagi tahu dekat you, nanti you tak perasan ke how to think. Okay. Alright. Jadi sebab apa? Kita dah tahu dia memang bilangan seluar memang kita dah tahu. Kita dah tahu dia. Kan perkataan pembeli ubah atau variable means yang kita tak tahu. So sekarang ni yang kita tahu ialah bilangan. Yang kita tak tahu ialah harga. Jadi kita punya huruf SBK ni it should be harga lah. Okay. Jadi macam mana nak buatkan persamaan dia. So dia kata belanja ni maknanya jumlah semua RM750. So this is unit RM. Okay. So kita ambil lah seluar ada 3 kan. So 3S. Maksudnya 3 seluar darab dengan harga seluar. So akan dapat yang ini unit harga. Faham tak? Kan katalah S tu harga dia RM2. So RM2 darab 3 helai macam tu. So kita tulis macam ni, 3S plus 2B plus 3K. Okay, mungkin ada kamu tanya cikgu, boleh tak kalau saya nak tulis B dulu ke, K dulu ke, S dulu ke? So tak kisahlah. Tak kisah yang ini. Sebab ini tak ada macam kita nak kena pastikan X dekat bawah ke Y ke, tak ada lah. Okay, cikgu. Okay, jadi ini je satu soalan je yang nak recall balik apa yang dah belajar masa form 1. Okay. Alright, so now we are going to see how to get jawapan ni. Harga seluar berapa, harga baju berapa, harga kasut berapa. Kita nak tahu macam tu. Tapi kalau ada satu persamaan memang kita tak boleh buat, tak cukup. Tak cukup kan. Kamu terpaksa dia kena ada banyak jawapan. Okay. Jadi kena ada 3 persamaan. So before that kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Okay. So sini kalau tengok sini dia kata penyelesaian sistem persamaan linear dalam 3 ni ada 3. So sini maksud satu penyelesaian. Ingat tadi yang gambar yang cikgu tunjuk dekat sini ni. I'm confirm that yang 3 persamaan yang dibagi kat sini ni tak Cikgu Sharifah. Saya. Terima kasih. Saya tinggalkan dulu kelas ni. Okay. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Selamat maju jaya semua. InsyaAllah esok minggu ni kita jumpa cikgu. InsyaAllah dalam beberapa minggu kita akan berjumpa pelajar. Yelah, insyaAllah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Teruskan. Assalamualaikum. Salam. Alright, so kita ada satu penyelesaian. Maknanya yang tadi you all tengok yang satah tu kan, all the 3 satah tu dia akan bersilang di satu garisan. Apa kata, sekejap ya, cikgu nak cuba buat juga supaya kamu nampak apa yang mana pula aku punya dia punya apa? Kertas tu. Kita tahu nak tunjuk mana sekejap. Okay, teman-teman. Okay, so let me use this kertas ni. Tengok ada kertas yang ni. So ni satu satah. Ini satu satah. Okay. Yang ni satu lagi satah. Okay, walaupun tak sangat besar, tak kisahlah. Tapi yang what I'm trying to show you is that
dia bersilang macam ni, tak tak? Ini. Okay. Dia macam ada selit kat sini, nampak tak? Ada selit sini. Nampak tak? Kalau benda ni, dia macam ni lah. Selit kat sini, 1, 2, kan? Okay. Lepas tu lagi, dia selit kat sini juga. Macam lah. Kan? Tapi dia akan ada satu penyelesaian. Maknanya, all the three satah tu dia akan bersilang di just satu garis saja. Sama dia macam ni ke. Masuk dalam itulah. Faham tak ni? Yang ni cikgu kena potong sikit baru nampak nak selit tu. Kan macam ni. Cantik lah. Satu lagi. Ini kalau tak ada GeoGebra, memang cikgu guna benda ni lah. Okay. Macam ni. Lepas tu lagi tu dia pun kena selit juga kat sini. Boleh boleh Okay. Alright. So itu maksudnya satu penyelesaian. Yang ni penyelesaian tak terhingga. So satah-satah bersilang pada kalau satu penyelesaian ialah bersilang hanya pada satu titik. Titik macam mana Tiga tu satu titik. Mana dapat satu jawapan lah. Tu dia. Macam mana tu? Tak boleh bayang. Yang ni tak terhingga maknanya dia bersilang pada satu garis lurus. Macam tadi cikgu tunjuk yang tadi ni. Yang ni tadi kan. Yang ni dia tak silang pun. Tak silang pun. Macam mana tak silang ni? Satah pula tu. Wah. Okay. So, kita akan belajar kaedah penghapusan. Okay. I think this is just like ulang kali saja. Okay, kan cikgu ada pesan pada kamu. Kalau kata guna kaedah penghapusan ni, kita kena cari yang the best is jadikan subjek kan, ingat lagi tak? So kalau cikgu tengok sini, persamaan yang ni, sini ada yang subjek boleh perkali di satu kan. Yang ni pun perkali satu, yang ni pun perkali satu, cuma dia negatif, jadi macam tak best. So kalau cikgu nak best, cikgu guna yang ini. Ni positif. Okay. Cikgu tak nak tengok buku teks punya penyelesaian dulu, cikgu nak try cara cikgu dulu. So yang ni yang pertama, kedua, ketiga lah. Sebab persamaan ni semuanya linear, jadi cikgu namakan dia, cikgu nomborkan dia. Pertama, kedua, ketiga. Okay. So cantik lagi kalau cikgu guna pen warna lah. Okay, yang ni So cikgu jadikan Z sebagai subjek. So Z sama dengan negatif 10. So 4X bawa sana. And then minus 3Y bawa sana. Kan? Lepas tu cikgu nak buat apa? Cikgu masukkan Z ni di sini. Nampak tak? Masukkan. Okay, so kita ada 2X tambah Y tambah 3. So the Z ni tadi, cikgu ni guna kaedah penggantian ni. Cikgu guna kaedah penggantian, bukan penghapusan. Tak apalah. Tak apa, nanti kita tengok kaedah cikgu guna ni sama tak dengan apa ni kan. Bagi 3Z. So Z tadi tu, instead of writing Z je, kita tulis yang ini. So you get minus 10 minus 4X plus 3Y, okay, equals to 0. Macam tu. Boleh deh? Boleh Okay, then apa yang kamu perhatikan sekarang ni, what happen is that kita ada persamaan linear yang hanya melibatkan X dengan Y. Nampak? X, Y, X, Y. Z dah tak ada dah. So kita dah reducekan daripada 3 pembalik ubah jadi 2. Okay, so you have 2X plus Y plus yang ini kita expand become minus 30 minus 12X then plus 9Y. Okay. Kamu tengok aja kira betul tak betul ni. Lepas tu kita groupkan X dengan X. So kita akan dapat minus 10X. Okay, then Y dengan Y plus then Y. Lepas tu number minus 30. Tak ada. Okay. Now you can see that when I do this, I
I draw a line bawah tu so that I just want to make sure that I already consider everything. Takut kita miss kan. So kamu practice macam yang cikgu ajar ni. Sebab nanti bila kita buat the next one tu, dia akan melibatkan lagi banyak. So you better follow cikgu punya advice ni lah. Alright. So now we have dua persamaan ni. Okay, then here kan kita ada Z juga kan. Okay, so ni tadi ni kita nak guna ni balik nanti ni. Okay, cikgu ni. So yang ni minus X plus 2Y minus 5. So the Z now is minus 10 minus 4X plus 3Y equals 17. Okay. Okay. Alright, so minus X plus 2Y plus 50 plus 20x minus 15y equals to 17. So nampak ni tak ada x dah, semuanya xy. Okay, so minus x dengan 20x becomes 19x. Betul tak? Dan y dengan 2 tolak 15 become minus 13y. 2 tolak 15. Betul lah? Okay, then 17 bawa sini, so become 50 tolak 17, so 33. Betul tak? Equal 0. So now kita dah ada dua persamaan yang melibatkan dua pembeli ubah. Right? So this one dah jadi macam yang form 1 tu lah. Dah jadi macam form 1 punya syllabus tu. Okay? Right. Nampak very tedious lah kan, sebab macam you know ni 19 nak jadikan nak apa, nak ni 19 ni 13 kan, jadi macam ni sikit. So yang ini ni memang terpaksa guna orang kata apa, kaedah, tadi cikgu guna kaedah penggantian kan. So ni kalau nak guna kaedah penggantian, you know, this Y ni sebab dia tak ada perkali yang satu kat sini kan. Jadi kaedah penggantian memang dia akan melibatkan pecahan nanti. Kan, jadi at this stage cikgu tak nak guna dah penggantian, cikgu guna penghapusan. Okay. So I have to decide I nak hapuskan yang mana. I nak hapuskan X atau Y. Okay, jadi mana-mana pun memang kata you have to go through dia punya onak dan duri. Okay. So I just pilih nak hapuskan X lah. Okay. Nak Y pun boleh, X pun boleh. So let's say kita nak hapuskan X. So maknanya I have to make sure that perkali yang ni dengan perkali ni sama, tahu tak? Because ini minus 10, ini 19. Alright. Okay, now I'm going to start numbering persamaan ni. Baru cikgu start number lah. So this one will be the first one, this one will be the second one. Okay. Nah, kamu risaulah cikgu, panjangnya, lamanya. Ya, because cikgu bincang, jadi lama. Tapi kalau dah buat sendiri, kamu buat sendiri, 10 minit dah siap dah. Okay. So I decide now. Macam ni kalau kami ingat kita guna JSTK lah 10, 19. So pada I just want to make this simple. I make it as 190. This one 190, this one 190. That's the best. Right. So to do that, number one ni, cikgu kena darabkan 19. So that 19 times 10 becomes 190. So become 190x. Nampak tak? Kan? And then saya darabkan 19, so becomes 1940y and 30 darab 19. Apa ya? 30 darab 16? 30 darab 16 please. Cikgu punya kalkulator di mana tak? 19 darab 30. Teng 570. So this is 570. Okay, equals kosong. So this is my number 1 tadi. Okay. And then my number 2 cikgu tak boleh darabkan 19, kena darabkan 10 lah. Sebab bila cikgu darab 10,
I'll get 190 lah, betul tak? Okay, so this is 190 x minus, so this one will be 130y and plus ini 330. Okay, then cikgu hapuskan dia. So either, okay, now cikgu nama, I mean kalau kata you all nak still stick to the, kata apa, 1 and 2 pun boleh juga formula. Tapi kalau dalam buku teks ni dia mungkin dia dah akan guna nombor lain lah, kan. Boleh je nak guna balik 1, 2 tak kisah. Tapi okay lah, for the sake of nak ikut buku teks, so dia become 3 dengan 4 lah. So now I have to decide whether I nak tolak 3 tolak 4 or 4 tolak 3 atau cikgu nak tambah 3 tambah 4 atau 4 tambah 3. So in this case, I would prefer to tambah because you know when you have a negative number, let's say minus 1 plus 1, you get 0 kan, sebab kita kan nak hapuskan x. Right not? Kita kan tadi kita decide ni kita nak hapus x kan. So by adding, you will make the x terhapus kan. Kalau katalah minus 1 plus 1. So it's 0. Right? Kalau cikgu tolak, minus 1 tolak 1, it become minus 2. So dia tak akan menghapuskan x. Okay. Alright, faham ni? Boleh ni? Ada soalan sebelum cikgu teruskan? Mau okey ke? Okay, diam tu maknanya okey. Okay, so ni dah terhapus lah. So kosong lah. So cikgu tak mau tulis kosong tu nanti menyemak dalam kerja. Ini pula campur 19, positive 19 plus negative. So for those yang macam takut buat silap ke apa, okay, so you all boleh guna calculator lah. I show you guna calculator untuk nak to be on the safe side. Okay, so it's like this. Dan ni plus kan, so cikgu type je lah 190. Okay, and then ni plus kan, so cikgu plus. Okay, si negatif tapi I don't know whether calculator dia ada kurungan tak? Kurungan. Di manakah kamu? Ni ada kurungan. Bukan. Sorry. Yang ni ke? No. Ni kot. Ada kurungan. Okay, just nak gunakan kurungan tu lah. So minus 130 and tutup kurungan. Tapi kalau kata you ada mahir, you tahu lah positif dengan negatif is minus actually kan. So ambil je 190 minus 130 lah. Okay, 60. So 60y. Okay, yang ni pula. Ni minus 570 plus 330. Minus 50. So negative 570. You guna calculator, you cikgu guna handphone je ni. So plus dengan plus memang plus lah. So plus 330. Now I'm using calculator sebab you know dalam peringkat tinggi je ni dia bukanlah test you kamu tahu kira ke tidak, betul kira tidak. Bukan macam sekolah rendah nak tahu kena kira 7 macam ni tak ada dah. Bukan formal lagi kita nak tengok nombor negatif kamu tahu nak ni. So you just use calculator je lah kan. Don't make yourself easy, okay? So negatif 40. Sama kosong. So bawa ni kat sini. So since kan cikgu salah ajar kalau yang mana negatif tu kalau boleh kita positifkan dia kan. Sebab 60y ni memang dah positif. Right? So 60y sama dengan 240. Okay? So y sama dengan 240 bagi 60. Okay? 6 kali 40. Ni pun boleh guna calculator lah kalau kamu tak sure. Tapi kalau macam simple ni guna calculator, you are wasting your time. Okay, so y sama 40. Now, to get the, remember, kita belajar formula, kita cuma cari nilai x dengan y. Tapi dalam case ni, kita kena cari nilai x, nilai y and nilai z. Don't forget the z. Remember the z. Okay, don't just stop at x. Okay. Now, kalau kata cikgu nak ambil terus dekat sini z ni. Now, I don't know y but I don't know x. So, I still need to choose from here. From this 1 and 2 here. Okay, so I just choose anyone sebab kita dah ada x kan. I think I want to choose yang inilah walaupun dia negatif. So I have
minus 10x plus 10y minus 13 equal 0. Okay. So I ambil y ni 40 masuk sini. Minus 10x plus 10. So y is 40 minus 30 equal 0. So nampak? Dah tak ada y dah. So you can find x kan. So I want to put this x over here so that become positive. 4. Oh, sorry 4. Thank you. Thank you, sir. Good. Terus ni 4. Okay. So ni bawa sini become 10x. Okay. So here becomes 40 minus 30. So jadi 10. 10x. So x ialah 1. Okay. So y 4, x 1 and then you can find z. Z ni. Okay, so z would be minus 10 minus 4. So x ialah 1 plus 3y ialah 4. So you get minus 10 minus 4 plus 12. Minus 10 minus 4 is minus 14. Plus 12, so z is minus 2. Okay, so tolong tulis elok-elok lah. X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. I hope you punya Z kan mesti ada beza sebab nampak macam 2. You buat macam ni ke ataupun you can do Z like that ke. Okay. Okay, now let's have a look at the textbook. Dia nampak dia kata pilih mana-mana persamaan, so dia just ambil je and then dia darabkan persamaan 2 dengan 2 supaya pemilihan X tu boleh kali sama. Kita cakap tadi tu lah. Okay. Dia nak hapuskan X. Jadi ada Y kat sini nampak. Y kat sini. Lepas tu dia pilih lagi 2 persamaan. Okay. Supaya X boleh jadi perkalian sama. So dia dapat Z. Okay. So ni daripada ni. Actually it's quite free lah you nak guna. Tapi kalau you tengok pun macam mana pun ada penghapusan and penggantian. Tak boleh elak. Okay. So the answer is the same. X1, Y4, Z. Itu dulu. Okay. Tapi sini dia memang guna penghapusan je semua kan. So yang perlu lah. I think dalam exam dia tak adalah macam nak spesifikkan mesti guna penghapusan. Kan macam cikgu buat ni. Penghapusan pun cikgu guna, penggantian pun cikgu guna. Just to show you dia tak strict. Mesti ni. Because if kalau dalam exam kita nak uji pelajar boleh tak guna dua-dua kan? Can you decide you nak guna penghapusan atau penggantian? Alright, so tak fair lah kalau misalnya dia kata guna kat penghapusan saja. Why nak susahkan budak kan? Okay, so you can have a look at the contoh 2 dan contoh 3 ni. Contoh 3. And here, okay. Okay, cuma contoh 4 ni dia bincang sini dia adalah dia kata sistem bersamaan tak ada penyelesaian kerana okay, let's have a look. Yang ini ni, okay. Oleh sebab persamaan 3 hanya ada sebab ni ada 3 je. Y dengan Z, dia tak ada X. So automatik kita tahu bahawa dia tak ada ni. Ni sayang. Maka boleh buat X dalam persamaan 1 dan 2 perlu dihapuskan. Dimasukkan Z ni kat sini. Okay, sini dia tunjukkan macam mana. Okay, so dibuktikan yang kosong tak sama dengan 12. Jadi dia tak ada penyelesaian. Okay. Sini ada tunjuk perisian GeoGebra. So, you cuba tengok ni guna ni. Ni yang Gauss. I think I remember I learn this masa universiti kalau tak cikgu lah. University life. So I pun dah forgot how it is. Never mind, kita tengok sama-sama. Okay, mai tengok apa benda Allah tu, cikgu dah lupa lah.
Ni tak saya cikgu belajar masa universiti ni. Dari 8 minit sebelum habis masa. Apa tu? Apa tugas? Oh, okay. Now, okay, this is kalau KBSM, kita panggil ni apa tu? Matrix, kan? Kita belajar matrix masa form 5. Okay, sebab memang tapi form 5 pun kita belajar dua persamaan je. X dengan Y je. Kita guna teknik matrix. So, course ni is actually matrix lah. Ni matrix ni. Okay. Okay, so I can have a look. Tapi I think this is just for knowledge saja. Not, I don't know whether they really want you to know how to do it. I'm not sure about that. But then, you know, kamu ni jangan macam fokus pada hanya nak exam sajalah. Okay. Okay, so kalau kita dapat macam ni, dia punya penyelesaiannya tiada penyelesaian, kosong macam ni kan. Tapi kalau kita dapat macam ni, kiri kanan ni dia kosong-kosong, so dia punya penyelesaian ni dipanggil tak terhingga kerana kosong sama kosong. I wish I can draw this for you and to show you macam mana kata kosong, macam dia kata tak terhingga ni. I'm not sure how. Kalau kata yang tadi yang soalan kita buat ni kan, jadi maknanya it could be that data tu dia macam sebenarnya dia tak pada satu titik situ kan, betul tak? So satu lagi tu sorry katalah dekat sini. Wah, nak lukis ni kan senang ni. Macam mana lukis ni? Sebabnya dia akan kat sini. There's another one tu dia macam satu tu macam mana ni? Satu titik je ni. Sini kot. Like that kot. Kan garisan ni, lepas tu dia kena sini satu titik. Kan sebab dia pada satu. Tapi kalau macam yang kosong sama yang kosong sama dengan 12 tadi tu kan. So dia kata tak terhingga. So maknanya the kertas tu yang tadi cikgu buat kertas tu dia bersilang kat satu sini dan satu lagi macam ni ke kan. Satu lagi tu dia mungkin bersilang kat sini juga tapi kertas dia macam nak lukis macam mana tu macam ni kot. Kan dia bersilang kat sini. So jawapan dia banyak sini atas garisan ni. Selagi cikgu lukis satan ni kecil-kecil tapi satan ni sebenarnya unlimited. Dia banyak. So jawapan dia banyak sini. And kalau yang dia kata tak ada penyelesaian tu, what I can see is that macam satu satan dekat sini, satu lagi satan dekat sini, satu lagi satan dekat sini. Nampak tak? Dia tak tak bersentuh pun. That's what I think lah. Okay. Right. Okay, so for tomorrow, cikgu nak tengok empat-empat ni lah. Okay, nak tengok empat-empat ni. Kamu kena praktis. Kenapa cikgu nak kamu praktis? Supaya kamu boleh kata apa, biasa kan. Jadi bila kamu biasa, kamu tak rasa macam alah payahnya nak buat ni, nak kena hapus lagi, nak fikir tu, nak fikir ni. Faham tak? You kena praktis macam tu. Kena praktis. Okay. Okay. You try to follow soalan ni punya instruction. Macam dia kata penghapusan. So you stick to penghapusan saja.
Kalau yang pengantian, you stick to pengantian. Okay, you try to do that. Okay. Sebab cikgu takut kalau exam dia nak minta penghapusan, memang kena buat semua penghapusan. Kan dia tak nak macam ada campur-campur macam cikgu buat tadi tu lah. But I show you, boleh campur dua-dua tu, it doesn't matter. You still get the answer. Alright. Boleh So we will see, I'll see tomorrow. Macam mana cikgu nak tahu yang sebab besok malam sama, waktu sama suku. You all buat, lepas tu nanti you all guna you all punya like handphone. You, bila cikgu minta, then you just like angkat handphone you dan tunjukkan kertas tu lah yang you jawab tu. Alright. So I will be sort of like giving markah dalam you punya kelas apps yang kelas 1, 2, 3. Okay? Okay, so ada apa-apa nak tanya? Sini 8 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Hasif kata tak ada. Yang lain? Macam mana cikgu nak tengok semua punya nama? Okay, Syafia tak ada. Okay, sikit tak ada. Okay. So, okay, Alhamdulillah semua faham. So, faham maknanya mesti buat tau. You all ada one whole day nak cuba buat. Okay, so malam cikgu harap yang hadir hari ni buat semua. Anis nanti WhatsApp dekat cikgu personal. Okay, yang hadir. Jangan personal lah, buat dekat grup kelas supaya cikgu macam tak tercari-cari kan. Sebab cikgu ni tak save semua punya nama, nombor kamu tau. So cikgu tu kira-kira cari nanti. So Anis sebab you tolong cikgu, nanti cikgu bagi wow sebab bantu cikgu. Okay. Yang lain akan dapat markah untuk kehadiran. Okay, Assalamualaikum semua. Bye. Ciao lu.